Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Jadi pada pagi ini kita akan teruskan sesi Pocket Talk kita dengan tajuk Perubatan Nuklear, Manfaat atau Mudarat. Bersama saya pagi ini adalah Dr. Azhari bin Kasbullah, salah seorang pegawai penyelidik daripada Bahagian Teknologi Perubatan Agensi Nuklear Malaysia. Jadi tajuk kita pada pagi ini muka satu tajuk yang cukup menarik, yang mana kita akan melihat lebih lanjut apakah sebenarnya perubatan nuklear ini dan bagaimanakah ia boleh memberi manfaat kepada kita, ataupun dia mungkin atau dia akan mudarat kepada kita. Kita akan lihat bersama-sama dan kita akan kupaskan isu bersama-sama ini dengan Dr. Azhari bin Kasbullah. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan ini menjemput Dr. Azhari bagi menyampaikan pengalaman beliau dalam bidang perubatan nuklear. Dipersilakan. Terima kasih Encik Nasain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Azhari bin Kasbullah. Saya bertugas di unit radioisotope production di bahagian perubatan di Agensi Nuklear Malaysia. Dan tajuk ceramah saya pada hari ini, kita akan bincangkan mengenai perubatan nuklear, manfaat ataupun mudarat. Jadi sebelum kita bercerita lebih lanjut berkenaan dengan perubatan nuklear ini, saya ingin membuat sedikit kenalan mengenai radiation, iaitu radiasi. Di mana radiasi ini ialah tenaga yang dipancarkan dan dihantar dalam bentuk gelombang dan zarah. So di mana radiation ni dia terbagi pada dua, iaitu yang pertama ialah ionizing radiation dan yang kedua ialah non-ionizing radiation. So kalau kita lihat untuk ionizing radiation ni, dia kita ada alpha, beta, sinar gamma, sinar X, X-ray, sinar neutron, proton dan sebagainya. Dan di mana kalau kita lihat kalau non-ionizing radiation ni, kita ada microwave, kita ada gelombang radio, kita ada visible light dan kita ada infrared. Tapi di sini saya akan bincangkan lebih lanjut berkenaan dengan ionizing radiation. Okay. Jadi untuk kuasa penembusan radiasi mengayon ni, yang pertama yang kita lihat tadi ialah zarah alfa. So zarah alfa ni, zarah alfa mempunyai tenaga pengayonan yang tinggi, yang sangat tinggi, tetapi jarak kuasa penembusan dia rendah. So dia boleh dihalang hanya dengan menggunakan tangan sahaja. Okay. So kalau kita lihat untuk zarah alfa ni, dia kalau dalam keadaan persekitaran dia tidaklah bahaya, tetapi dia sangat bahaya sekiranya zarah alfa ni dia termasuk dalam badan kita. Okay. Yang kedua ialah zarah beta. Zarah beta dia boleh dihalang dengan menggunakan aluminium saja. Okay. So zarah alfa dan beta ni sama-sama juga mempunyai tenaga pengayonan yang tinggi, tetapi kuasa penembusan yang agak rendah. Jadi kedua-duanya ni sebenarnya bahayalah sekiranya dia termasuk di dalam badan kita. Okay. So yang ketiga ialah gamma ray dan juga X-ray. So di mana gamma ray dan X-ray ni boleh dihalang dengan menggunakan aluminium, bukan aluminium, lead. Lead iaitu di mana lead ni dia boleh menghalang sinar gamma dan sinar X-ray ni. Okay. Kemudian ialah yang seterusnya ialah neutron. Sinar neutron ni dia boleh dihalang dengan menggunakan konkrit. So maksudnya tenaga pengayonan neutron ni rendah, tetapi kuasa penembusan dia sangat tinggi dan ia boleh dihalang hanya dengan menggunakan konkrit saja. Okay, seterusnya kalau kita lihat di sini National Cancer Registry pada tahun 2003 dia menyatakan di mana 1 dalam 4 rakyat Malaysia ni kemungkinan akan menghadapi risiko kanser dalam kehidupan mereka. Jadi kalau kita lihat kat sini dalam Malaysia ni kita ada top 10 kanser dalam lelaki dan wanita. Yang ini kalau kita lihat pada tahun 2006, yang pertama ialah colorectal cancer untuk lelaki dan yang perempuan ialah breast cancer, kanser payudara. Itu yang paling tinggi sekali. So yang kedua ialah untuk lelaki lung cancer dan untuk wanita colorectal cancer. Okey, dan kita boleh tengok dan seterusnya ada 10. Kalau kita lihat
10 type of cancer lah. So di Malaysia, jumlah mereka yang mengidap kanser meningkat daripada tahun 2008 sebanyak 32,000 kes baru kepada 30,400 pada tahun 2012. Dan dianya dijangka meningkat kepada lebih kurang 56,952 pada tahun 2025 nanti. Dan jumlah kematian juga kalau kita lihat pada tahun 2008 sebanyak 20,100 orang meninggal akibat kanser. So kalau kita lihat dia meningkat pada tahun 2012 sebanyak 21,700 orang, iaitu lebih kurang 600 orang sehari. Dan dia boleh, kalau kita lihat jika dibandingkan dengan kematian akibat demam denggi, ialah sebanyak 60 orang tahun. Okay. Terusnya, bagaimana kita untuk mengesan penyakit kanser dengan awal dan berkesan? Salah satunya ialah teknik yang dinamakan sebagai perubatan nuklear, iaitu nuclear medicine. Perubatan nuklear ini ialah satu teknik penyemejian perubatan. So di mana pharmaceutical dilabelkan dengan bahan radioaktif dan diberikan pada pesakit. Okay. Kemudian jumlah radioaktif yang berada di dalam badan yang terkumpul diukur dengan menggunakan kamera gamma. So ini adalah contoh yang kita lihatlah yang saya katakan tadi, di mana bahan radioisotop yang mempunyai bahan radioaktif, kemudian kita labelkan dengan pharmaceutical, iaitu yang sebagai carrier. Bila dicampurkan, dia akan dinamakan sebagai radiopharmaceutical. Kemudian radiopharmaceutical ini akan dimasukkan dalam badan melalui sama ada kita injection, ataupun sama ada kita minum, ataupun yang ketiga sama ada kita menggunakan, kita hidu masuk dalam badan. So kita boleh ukur dan kita boleh mengimbas menggunakan kamera gamma. So kalau kita lihat di sini, dalam sejumlah radiopharmaceutical yang telah disuntik ke dalam badan manusia, kemudian dia akan berkumpul di bahagian yang hendak kita contohnya yang di dalam badan manusia lah, contohnya dalam jantung. Kalau kita lihat di sini, di mana gamma rays yang terhasil daripada sinar gamma yang terhasil daripada bahan radioaktif tersebut, kita boleh imagekan dengan menggunakan gamma kamera. Okay. So di sini saya senaraikan beberapa medical isotope yang selalu digunakan di hospital. Okay. Yang pertama ialah technetium 99M. So dia banyak digunakan untuk imaging of organ, iaitu liver, lung, bone, kidney dan juga heart. Okay. Dan yang kedua ialah sodium iodide iodine 131, digunakan untuk hyperthyroidism dan thyroid cancer. Seterusnya radioisotop samarium-153. Biasanya pasien yang berpenyakit kanser yang mempunyai tahap kritikal, di mana sel kanser telah merebak di seluruh badan dan seterusnya di bahagian tulang. So samarium-153 ini bertindak sebagai agen palliatif, iaitu mengurangkan rasa sakit supaya pesakit boleh orang tu boleh menjalani kehidupan yang lebih baiklah untuk mengurangkan rasa sakit di bahagian tulang. Okay. Seterusnya ialah lutetium 177. Ini digunakan untuk diagnosis dan treatment untuk neuroendocrine tumors. Seterusnya fluorine 18, di mana fluorine 18 FDG ini digunakan
biasanya digunakan untuk tumor dan kanser uh, uh, cardiac dan seterusnya untuk brain imaging lah. Uh, di sini saya sebutkan sedikit ada kemudahan pengeluaran radioisotop dan radioisotope yang terdapat di Agensi Nuklear Malaysia. Yang pertama, di Agensi Nuklear Malaysia kita mempunyai reaktor 3 puspati yang mula beroperasi secara rasmi pada tahun 1982. So kalau kita lihat sekarang pada tahun 2022, ianya telah berusia selama 40 tahun. Ya, so maksudnya setelah 40 tahun reaktor 3 puspati ini telah beroperasi di Agensi Nuklear Malaysia. Dan reaktor ini berkapasiti sebanyak 1 megawatt reaktor dan digunakan untuk penyelidikan dan pembangunan radioisotop lah. Dan jadi dia lebih kepada penyelidikan, bukanlah kata orang tu untuk dan tidak lebih dari itu untuk ia hanyalah untuk penyelidikan. Okey. Seterusnya, kita juga mempunyai sel aktif untuk pengeluaran teknisium 99M. Di sini juga yang mana saya ceritakan tadi, teknisium 99M digunakan untuk mengimbas atau untuk mendapatkan image kita punya sel kanser. Terusnya kita ada sel aktif untuk pengeluaran kapsul 131, di mana kapsul 131 ini, iodine 131 ini digunakan untuk merawat thyroid cancer. Okay. Terusnya kita ada kemudahan pengeluaran kit radiopharmaceutical, di mana kit radiopharmaceutical ini apabila dia dilabelkan dengan bahan radioaktif, kit radiopharmaceutical ini kan yang bertindak sebagai ejen pembawa yang akan membawa bahan radioisotop ini ataupun bahan radioaktif ini ke tempat yang ke organ-organ yang hendak dituju. Contohnya kalau ke jantung, so bahan radioisotop inilah yang akan membawa bahan radioisotop ke bahagian jantung. Okay, seterusnya kita ada juga mamal-mamal dan kemudahan untuk R&D di mana kita ada juga bangunkan bahan radioisotop dan radioisotop yang baru. Contohnya ialah radioisotop samarium 153, radioisotop lutetium 177 dan lainlah. Okay, kalau kita lihat ya di sini di Malaysia kita mempunyai beberapa pusat perubatan nuklear, kepunyaan kerajaan dan juga swasta. So, kalau kita lihat di bahagian utara, kita ada Hospital Pulau Pinang, kita ada Penang Island Hospital, kemudian kita ada Hospital USM di Kebun Krian, Kota Baru, dan kebanyakannya kita mempunyai pusat perubatan nuklear di bahagian Lembah Kelang, ya, di semenanjung Malaysia. Dan kita juga ada MCI Cancer Hospital di Milai, Negeri Sembilan. Kemudian kita ada di Melaka dan juga kita ada di Hospital Sultan Aminah di Johor Bahru. Kemudian kita ada juga di Sabah iaitu di Likas Hospital dan juga di Kuching, Sarawak, Hospital Kuching. Okay, inilah merupakan pusat perubatan nuklear yang terdapat di Malaysia. So kalau kita seterusnya kalau kita lihat di sini, ini adalah list ataupun senarai hospital kemudian kerajaan yang mempunyai kemudahan PET-CT dan gamma kamera lah untuk perubatan nuklear. Kalau kita lihat di sini, kita ada Hospital Kuala Lumpur, kita ada UKM Medical Center, kita ada National Heart Institute, kemudian kita ada USM Hospital, Penang General Hospital, Kuching General Hospital, UMMC Medical Center, Mesti Melaya, kemudian Sultan Aminah Hospital, Hospital Putrajaya, Hospital Sedang dan juga di
Tersedia di Institut Kanser Negara. Sebenarnya untuk hospital swasta kita ada Subang Jaya Medical Center, ada Gamma Camera, kemudian kita ada Prince Court Medical Center, kemudian dua iaitu PET CT dan Gamma Camera. Kemudian kita ada Pantai Keras Medical Center, kita ada Gamma Camera. Kemudian kita ada Beacon Hospital, PET CT dan Gamma Camera. Kemudian kita ada Cancer Treatment Center, kita ada Gamma Camera. Dan yang terakhir kita ada di Sarawak, kita ada Borneo Medical Center yang ditubuhkan pada tahun 2013 yang mereka ada PET CT. Okay. Seterusnya, berkenaan dengan perubatan nuklear ni, antaranya kelebihan-kelebihan perubatan nuklear ialah pertama, pemeriksaan perubatan nuklear ni boleh dijalankan pada sebarang usia. Maksudnya daripada kanak-kanak serta dewasa boleh digunakan menggunakan pemeriksaan perubatan nuklear ni. Okay. Kemudian yang kedua, pemeriksaan nuklear dapat mengesan ketidaknormalan paling awal dalam suatu penyakit. Okay. Jadi macam kalau kita lihat bila kita masukkan bahan radioaktif dalam badan kita dan bila dia bergerak ke tempat yang adanya kanser tu, jadi kita boleh dapat mengesan dengan awal dan cepat. Okay. Dan juga antara beberapa sistem dalam badan yang perubatan nuklear dapat menilai fungsi, ia termasuklah jantung untuk sakit dada ataupun akibat serangan jantung. Kita boleh juga untuk mengukur fungsi hati, buah pinggang, tulang-tulang dan juga thyroid. Okay, seterusnya, bagi prosedur perubatan nuklear, prosedur atau tata cara perubatan nuklear adalah sangat selamat kerana yang pertama ia menggunakan sejumlah kecil saja sebatian radioaktif, oleh itu kurang dos senaran yang diserap dalam badan berbanding dengan prosedur X-ray. Dia ada dua teknik lah, satu teknik perubatan nuklear, satu lagi ialah teknik prosedur X-ray. So, di mana yang pertama ni untuk yang perubatan nuklear, prosedur perubatan nuklear, dia ini lebih selamat sebab ia hanya menggunakan sebahagian kecil saja bahan radioaktif dan dilabelkan dengan ejen pembawa dan disuntik dalam badan yang itulah yang kita gunakan untuk mengukur ataupun mengimbas sesuatu penyakit. Okay. Kemudian yang kedua, kebanyakan sebatian radioaktif ini agak cepat disingkirkan secara semula jadi oleh badan. So maksudnya yang pertama, dia boleh disingkirkan dalam beberapa jam hingga beberapa hari. So dia maksudnya dia tidaklah lama terkumpul dalam badan dan dia boleh disingkirkan dengan secara perkumuhan dan juga sekiranya kita minum banyak air atau cair selepas rawatan, ianya juga dapat membantu penyingkiran dengan lebih cepat. Okay, dari segi risiko perubatan nuklear, kalau kita lihat, kesan sampingan adalah sangat jarang. Kesan sampingan kecil seperti loya atau kelenjar bekak kemungkinan ada juga berlaku, tetapi ia sangat jarang lah. Okay. Jadi yang kedua, sekiranya pesakit mengandung, umumnya perubatan nuklear tidak dinasihati lah bagi pesakit yang hamil. Jadi doktor juga harus diberitahu juga lah berkenaan dengan sekiranya pesakit selain daripada hamil, pesakit juga ada menyusahkan bayi. Yang biasanya yang kedua-dua ini doktor akan cuba menggunakan teknik selain daripada prosedur perubatan nuklear. Okay. Kemudian seterusnya, berbanding dengan ujian perubatan lain yang melibatkan radiasi, prosedur perubatan nuklear adalah lebih baik berbanding dengan ujian yang melibatkan X-ray. Jadi, cuba sikit saya ceritakan berkenaan dengan principle of nuclear imaging. Tuan lihat, okay, di mana yang pertama, bila bahan radioaktif ni, dia sebagai yang tentunya dia mempunyai sinar gamma
dia boleh bahan radioaktif ni boleh mengeluarkan sinar gamma. Jadi bila bahan radioaktif ni dilabelkan dengan ejen pembawa iaitu pharmaceutical, okay, contohnya MDP, DMSA, DTPA, HIDA, mereka ni sebagai ejen pembawa. Dan bila dilabelkan dengan radioactive material ni, dia jadi radio pharmaceutical. So radio pharmaceutical ni lah yang bila diberi pada pesakit, sama ada melalui injection ke, suntikan, melalui inhalation, melalui hidu ataupun injection, ataupun makan atau minum. Kemudian setelah beberapa lama, bila bahan radioaktif tersebut telah berada dalam badan, so doktor akan melakukan scanning. Okay? Dia telah melakukan scanning dan kemudian kita akan proses, kita akan dapat melihat image, contoh image tulang ataupun image organ. Kemudian setelah itu akan diberi pada doktor dan doktor akan setelah merujuk pada doktor akan membuat kata orang tu tindakan selanjutnya lah. Sama ada untuk sekiranya ada kanser tu perlu dibedah ataupun dibuang. Okay. Seterusnya kalau kita lihat di sini ya, untuk yang pertama ni adalah contoh-contoh inilah gambar-gambar scanning ya. Kita lihat untuk cancer detection, ada di sini ada lung cancer kita boleh nampak di sini. Kemudian untuk radioterapi treatment, kita boleh lihat di sini pada tahun 2006 kita ada sel kanser di sini. Kemudian 2007 sel kanser tersebut semakin mengecut. Kemudian pada tahun 2010 dah, kalau kita lihat dah tak ada lagi kanser, sel kanser. Okay. So di sini juga kita boleh lihat yang ketiga ialah detection of brain disease and heart disease lah. So kita lihat untuk brain disease ni, yang pertama ada normal. Yang gambar yang kedua kita lihat ialah amal cognitive impairment, dan yang ketiga kita boleh lihat di sini ialah Alzheimer disease ya. Kemudian bagi heart disease kita boleh lihat di sini perbandingan antara jantung yang sihat dengan jantung yang ada berpenyakit. Okay. Jadi setakat ini saja yang saya boleh kongsikan, di mana yang saya boleh rumuskan di sini bahawa perubatan nuklear ni dia lebih bermanfaat berbanding dengan mudarat. Kerana bermudarat ni hanya sedikit sebab kita menggunakan bahan radioaktif yang sedikit untuk masuk dalam badan, dan ianya boleh disingkirkan dengan cepat dan selamat. Jadi sebelum saya menamatkan ceramah ini, saya ingin berkongsi dengan puan-puan berkenaan satu video lah apa yang telah kita keluarkan. Untuk sektor perubatan pula, Nuklear Malaysia mempunyai kepakaran menghasilkan radioisotop samarium 153 untuk tujuan penjagaan paliatif bagi pesakit kanser tulang dan iodine 131 untuk rawatan kanser tiroid sebagai contoh untuk diaplikasikan dalam sektor perubatan. Pahit ketir hidup dan pengorbanan terpaksa dihadapi demi kejayaan. Terdidik sejak mula, tabah berusaha, tanpa cuba melangkah tak kemana. Di manakah berada, pencapaian tak tiba dengan mudah. Kini standing in the eyes of the world,
sampaikan semula kepada Encik Masain. Terima kasih kerana sudah mendengar selama beberapa hari. Baik, terima kasih ucapkan kepada Dr. Azhari Kasbullah di atas perkongsian sebentar tadi. Jadi perkongsian mengenai nuklear dalam bidang perubatan ini merupakan satu tajuk yang cukup menarik dan cukup saya rasa memberi impak pada kita, kerana siapa jangka nuklear ini sebenarnya mempunyai impak juga dalam bidang perubatan. Selama ini mungkin ramai-ramai antara kita yang sangkakan nuklear ini hanya untuk tenaga, hanya untuk buat bom dan sebagainya. Tapi hari ini kita dah tahu bahawa nuklear ini kegunaan juga adalah dalam bidang nuklear, suatu bidang yang kita biasa dengar dalam bidang perubatan. Baik, dengan itu sahaja daripada saya untuk tajuk Pocket Talk kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan teruskan bersama lagi dalam tajuk Pocket Talk seterusnya. Dan juga saya menjemput tuan-tuan perempuan sedang hadirin sekalian untuk sertai kami dalam forum yang seterusnya serta seminar-seminar kami yang lain dalam Minggu Sains Negara 2022 sempena dengan merayakan sains dan menginsankan teknologi kita. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.